wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu yang begitu tinggi darjahnya, sempena dengan sambutan Maulidi Rasul yang kita lakukan semalam. Jadi ini dia adalah sambutan Maulidi Rasul peringkat penuh. Dalam daerah-daerah ataupun kawasan perumahan kecil menganjurkan majlis dan berbicara seperti rupa, kerana lazimnya kita adakan di kebangsaan maupun di negeri. Jadi tahniah dan syabas kepada tuan-tuan puan-puan, seluruh karya dan juga jemaah surau pemerintah kerana dapat menanjurkan majlis ilmu kita pada ini. Dan majlis ini disiarkan secara langsung. Ya. Jadi adik-adik yang nak tidur dulu juga akan benar, nanti masuk TV. Jadi alhamdulillah hari ini bersama dengan kita membutuhkan dua panel yang begitu pengalaman yang lazim pada perempuan mungkin memberikan kuliah agama dan juga mungkin pernah keluar di kaca televisyen. Jadi kita semua beruntung dan seketika saya maklumkan kita akan adakan majlis ini secara forum. Kita akan buat 7 pusingan. 6 pusingan adalah 6 soalan yang akan diajukan kepada kedua-dua panel kita. 3 soalan seorang. Dan setiap ahli panel, Dr. Muhammad Akram dan juga Ustaz Kazim, diberikan 10 minit untuk menjawab soalan. Dan di pusingan yang terakhir, pusingan yang ke-7 adalah giliran tuan-tuan perempuan untuk mengajukan soalan, terutamanya berhubung dengan topik perbincangan forum kita pada ini, ataupun mungkin soalan-soalan lain yang juga berkaitan. Jadi sebenarnya yang tentang tuan-tuan perempuan sedia maklum, hari ini forum kita akan membincangkan perihal kecemerlangan pendidikan bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat berpandangkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bertepatan dengan sambutan Maulidi Rasul, hari ini kita akan bicarakan formula lindungan besar tokoh agung Ar-Rasul SAW berhubung dengan kecemerlangan pendidikan. Jadi saya akan berikan soalan yang pertama mungkin pada Dr. Muhammad Akram berkenaan dengan topik kita, kecemerlangan pendidikan. Sebenarnya yang kita maklum, kalau kita bercakap soal pendidikan, soal ilmu, tokoh agung kita merupakan tokoh yang selayaknya untuk kita bicarakan tentang formulanya. Bagaimanakah yang kita katakan tentang kecemerlangan pendidikan di dunia dan di akhirat mengikut ajaran dan juga ilmu yang diberikan oleh junjungan besar Rasulullah SAW. Jadi apakah sebenarnya falsafah pendidikan yang telah pun diturunkan oleh Rasulullah SAW? Mungkin doktor boleh cuba jawab soalan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslim Majlis, Fadil Ustaz Kazim, Jabatan Rasul Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir Allah SWT. Alhamdulillah, pertama ini kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis ilmu, dalam satu majlis kita memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam, atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan saya nak mengucapkan tahniah lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun hari ini dia kena petang tadi hujan bercurah-curah, kita kata nampak surau Al-Iman ini penuh dengan apa ini tuan-tuan dan puan-puan, dan ini menunjukkan satu petanda yang baik, satu petanda iman wujud, kita kata di apa namanya di Malaysia ni, dan dia juga insya-Allah akan menjadikan sebagai
satu sebab untuk Allah sentiasa menurunkan rahmat-Nya, sentiasa menurunkan kebaikan insya-Allah kepada kita bersama. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian, apa yang diajukan oleh saudara pengurusi majlis tadi, memangnya kalau kita tengok, kita tahulah kita sambut Maulid Rasul ataupun kita memperingati kelahiran Nabi SAW, dan tidak cak lagi kita kata bahawa Rasul SAW itu adalah contoh ikutan bagi kita. Dapatkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bagaimana kita akan Al-Quran ataupun yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau kita nak tengok contoh murabbi lah, ataupun contoh seorang pendidik yang paling agung sekali, kita kata kita tak perlu pergi kepada tokoh-tokoh yang lain, kita kata di atas muka bumi ini. Cukup bagi kita untuk kita melihat Nabi SAW sebagai tokoh ataupun sebagai murabbi. Sebab Nabi SAW tentang Al-Quran, dia bukan setakat pendidik sahaja, tetapi dia juga menjadi role model. Dia juga kita kata bukan jadi cikgu saja, bukan setakat itu saja. Tetapi sebab itu dia dipanggil sebagai seorang murabbi. Murabbi ini dia lebih daripada cikgu. Maknanya tu dia mengambil, kalau kita kata cikgu lah umpamanya sekarang yang kita faham dia kerja dia mengajar kat sekolah. Dia mengajar, maknanya tu dia impak knowledge, atau dia menyampaikan ilmu yang ada pada dia setakat itu sahaja. Selepas daripada itu, maknanya tu tak banyak kita kata pada hari ini guru-guru yang menjadi sebagai murabbi. Maknanya tu setakat dia menyampaikan ilmu, lepas daripada itu dia rasa tanggungjawab tugas dia dah habis. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW tentang perempuan, baginda SAW bukan setakat dia menyampaikan ilmu-ilmu Allah SWT, menyampaikan wahyu Allah SWT kepada para sahabat, tetapi Rasulullah juga menjadi sebagai orang yang sentiasa mengikuti perkembangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebab tu kita tengok contoh, mungkin salah satu contoh yang boleh nak bagi kat sini kan. Apabila sahabat bertanya dengan Rasulullah, kita baca, kalau baca dalam kitab-kitab hadis kita akan dapati bila seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik untuk aku lakukan? Nabi akan kata, hendaklah kamu membuat kebajikan kepada kedua ibu bapa kamu, birrul walidain. Maksud itu membuat kebajikan kepada kedua ibu bapa kamu. Ada orang lain pula, sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik bagi aku? Rasulullah akan jawab, hendaklah kamu bersabar. Padahal dua orang tanya soalan yang sama, tapi jawapan yang Nabi SAW berikan berbeza. Kenapa? Sebab Nabi tahu yang ni datang depan aku, dia punya kelemahan dia, kekurangan dia mungkin kurang lah bab kita kata taat kepada kedua ibu bapa dia. Yang ni mungkin cepat meradang, cepat marah. Mana tu dia tak boleh nak sabar bila dia marah, naik angin cepat sangat. Jadi Nabi pesan, kamu yang paling baik untuk kamu ialah kamu bersabar, sentiasa bersabar. Jadi kalau kita tengok di situ, Rasulullah tahu tentang keadaan sahabat baginda alaihissalam, dan sebab itulah kita kata kita boleh lihat bila kita baca sahih Nabi alaihissalam, kita lihat bagaimana sahabat begitu menghormati Rasulullah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan kalau baca dalam sirah dan baca dalam sejarah, kita tengok banyak kita dengar lah, mungkin tuan-tuan masa mengaji hari itu pun, bila kita sebut tentang masyarakat sebelum Islam tu kan, kita sebut dengan term masyarakat jahiliyah. Mana tu teruk sangat lah. Dari segi akhlaknya, kita kata dari segi bermuamalah dengan orang lainnya, dengan kita kata dosa-dosa ni, dosa kita lah, dengan berzinanya, dengan minum araknya dan sebagainya, semua tu sebut dia, semuanya ada. Sebab itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Tapi bila datang Nabi SAW dalam tempoh kurang lebih 23 tahun lepas nanti dibangkitkan menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi berjaya transform ataupun kita kata merubah mereka ini daripada satu keadaan yang begitu rigid, yang begitu teruk sekali kita kata, kepada generasi seperti Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana Umar masuk Islam, bagaimana dia memukul adik dia, bagaimana dia kita kata membenci begitu
benci sekali kepada Nabi SAW, tetapi dengan izin Allah SWT dan juga dengan tarbiyah daripada Nabi SAW, ramai sahabat kita kata semua sahabat itu boleh transform, boleh berubah. Mana tu di situ kita kata apa yang diterapkan oleh Nabi SAW balik kepada persoalan tentang falsafah pendidikan Islam itu, kita nak melahirkan apa yang dinamakan sebagai jilul rabbani. Mana tu jil ataupun kita kata golongan ataupun generasi rabbani. Generasi rabbani ini tuan-tuan dan puan, kadang-kadang ada orang yang menganggap bila kita sebut tentang generasi rabbani, mana tu kita nak lahirkan ustaz-ustaz, tak begitu. Okey, memang ni kita kata nak melahirkan orang yang berpengetahuan agama itu sebahagian daripada sesuatu yang dituntut di dalam masyarakat. Tetapi bukankah itu kita nak melahirkan seorang insan apabila dia itu menjadi, tak kira lah dia jadi apa pun di dalam kehidupan dia, sama ada dia itu berpangkat tinggi ke sampai kepada yang bawah sekalipun, di samping dia itu melaksanakan tugas hariannya, dia juga menjadi seorang Muslim mukmin yang tahu akan tugas dan tanggungjawab dia terhadap Allah SWT. Kalau kita kata dia jadi engineer, dia akan tahu untuk mengaitkan. Kalau dia tengok bangunan yang boleh buat bangunan yang tinggi-tinggi, boleh design itu, boleh design ini, dia akan sentiasa mengaitkan usaha dia, apa yang dilakukan itu dengan kehendak Allah SWT, dengan ketentuan Allah SWT. Bila dia jadi doktor umpamanya, bila dia memeriksa pasien ataupun pesakit, dia tahu bahawa dia ni tidak mempunyai kuasa untuk nak memberikan, untuk nak menyembuhkan kita kata pesakit itu, tetapi apa yang ada padanya adalah usaha. Tetapi artinya kita kata ataupun kesudahan itu terletak di tangan Allah SWT, dan dia juga mempunyai kemampuan bukan setakat kita kata untuk memahami perkara ini di dalam diri dia, tetapi juga dia dapat memberikan masyarakat kefahaman yang sebegini. Itu yang kita nak. Mana tu bukan setakat untuk diri dia sendiri saja, kan? Tetapi kita nak melahirkan generasi kita kata yang boleh memberi manfaat kepada diri dia, dan pada masa yang sama dia juga memberikan manfaat kepada orang lain. Mana tu kita letak dia dekat mana pun atas muka bumi ini, dia tahu tugas tentang tanggungjawab dia terhadap kepada diri dia dan juga kepada Allah SWT. Tak jadi bercalalah, ikut angin. Kita kata angin tiup sini, dia turun sini, sana dari sana, tidak begitu. Tapi dia mempunyai prinsip yang tetap berlandaskan kepada Al-Quran, berlandaskan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nama cukup setakat itu untuk yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, Dr. Muhammad Akram telah pun memberikan kupasan tentang falsafah pendidikan Islam yang telah dipelopori oleh Nabi besar Rasulullah SAW, dikatakan sebagai jilul rabbani. Jadi tentunya sekarang ini kita hendak memberikan kupasan yang lebih terperinci. Apakah sebenarnya ajaran ataupun akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah yang sebenarnya boleh menjadi contoh dan ikutan terbaik untuk umat-umat kemudian di mana kita hari ini. Jadi saya persilakan Ustaz Kazim untuk memberikan kupasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih para guru di forum. Terima kasih kepada Dr. Ini nikmat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tadi Dr. telah menyebutkan tentang falsafah pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Atau kita akan bincangkan pula tentang bagaimana contoh ataupun perkara-perkara yang telah dibawa oleh Nabi di dalam mendidik para sahabatnya dan di dalam mendidik umat. Kita sekarang ini cuma menganggap Nabi Muhammad itu untuk perkara yang kecil-kecil saja. Kalau Nabi tak janggut, Nabi potong kuku, pakai cap terogan, kita faham Nabi itu datang untuk
kita masukkan dan keluar kaki apa, masuk kaki apa. Kita faham Nabi itu begitu. Suci. Tak cerita Nabi itu, cerita kata Nabi itu apa? Kita tengok drama dalam TV, drama uluk Nabi. Ada tu tak cerita tentang Nabi. Nabi itu terkait. Kalau nak tengok biji dia, putih tersendiri macam embun yang duduk di rumput. Naik matahari cahaya. Adakah Nabi nak cerita biji? Banyak lagi Nabi boleh buat. Kalau Nabi nak cerita tentang bersuci, takkan Nabi rahmatan lil alamin, ayat yang betul baca tadi. Untuk rahmat sekalian alam nak cerita potong-potong anak, ibu jari anak, jari tengah, jari ibu, jari telunjuk, jari manis. Takkan itu boleh. Dalam bidang pendidikan, kenapa tak tiru sistem pendidikan tersebut? Nabi Muhammad itu kan contoh teladan, Basyiran wa Nadhir. Contoh teladan. Ambillah Nabi Muhammad itu dalam semua bentuk. Bukan bentuk pakaian saja, cara berjalan Nabi saja, cara dakwah Nabi saja, semua benda termasuk dalam bidang pendidikan. Di zaman Rasulullah dulu ada satu sekolah, namanya sekolahnya As-Suffah. Tempatnya di sebelah Masjid Nabawi. Pelajarnya 300 orang. Ketua pelajarnya Abu Hurairah. Yang dihuni pelajar itu oleh pelajar-pelajar miskin-miskin, orang-orang biasa. Duduk di situ kerjanya belajar dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Dan dalam tempoh 10 tahun belajar dengan Nabi, tak pernah dengar pun mereka ini ambil batu bunga hentak kepala Nabi. Tak pernah dengar pun budak-budak ini pointing kena. Tak dengar pun mereka ni jadi something. Tak pernah dengar sahabat-sahabat Nabi yang belajar ni cekak baju Nabi. Tak pernah dengar mereka ni hidup jam rempik. Tak ada. Kalau dulu rempik unta. Tak pernah dengar pun. Baik. Dan bila mereka habis belajar 18 tahun, umur ada yang jadi general. 18 tahun ada yang jadi general. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi kopra, ada yang penyebar, mubaligh Islam, ada yang membentuk masyarakat. Dia balik tempat dia bentuk masyarakat di tempat. Dalam usia remaja sudah pun menjadi general. 18 tahun budak-budak kita sekarang general apa? Maknanya ada benda yang tak betul dalam pendidikan yang kita tak ambil daripada Rasulullah punya sistem, falsafah Rasulullah dalam pendidikan kita sekarang. Sebab orang hanya menganggap pendidikan Rasulullah itu cara nak wuduk, cara nak tayamum. Apa benda yang Nabi buat? Pendidikan apa yang Nabi buat? Ibda' bina sikap. Kamu sebagai murabbi, tadi doktor sebut, kamu sebagai guru, kamu sebagai orang yang mengajar, kamu yang mulakan diri kamu dulu, baru anak-anak murid kamu ikut. Contoh daripada Nabi dulu, Nabi sembahyang malam. Sahabat-sahabat murid-murid Nabi bila tengok Nabi bangkit sembahyang malam, mereka pun bangkit. Mereka tengok Nabi baik dengan orang, mereka tengok Nabi baik dengan isteri, mereka tengok Nabi baik dengan orang tua-tua, maka mereka juga jadi baik. Sebab guru itu sendiri menjadi baik dan pelajar-pelajar pun akan menjadi baik. Masalah sekarang ini, yang cikgu ajar di sekolah lain, dia jumpa di luar lain. Macam mana nak jadi baik? Baik anak-anak murid semua ya, dalam Islam, arak itu diharamkan. Judi juga diharamkan. Apa hukum arak dan judi? Haram cikgu, dos. Cikgu mengajar di sekolah. Bila mereka keluar daripada pintu pagar sekolah, kedai arak ahli, kedai nombor ekor toto, yang beratur pula ramai orang Islam beratur. Di sekolah mereka belajar haramnya arak dan nombor ekor. Di luar sekolah mereka dengar dan mereka nampak orang Islam main judi dan minum arak. Jadi mereka akan bertanya, cikgu kata haram, siapa yang halal haram? Di mana yang nak jadi pendidikan dulu? Di
Di mana dia nak jadi pendidikan? Yang belajar di sekolah lain, yang di luar dia pun jumpa lain. Itu pula masuk lagi dalam television. Di sekolah cikgu ajar lain. Bila dia balik di rumah, dia buka TV, lain pula yang dia ajar di sini. Sebab itu dia tidak ada kesinambungan. Yang belajar di sekolah dengan yang belajar di luar persekolahan. Yang dia tengok dalam buku dengan yang dia tengok di alam realiti. Yang Rasulullah dulu lain. Apa yang diajar di sekolah Nabi, apa yang diajar di masjid Nabi, orang nampak pada perangai Nabi, orang nampak di persekitaran. Sebab itu kesannya lain. Budak-budak sekarang tuan-tuan, belajar lain yang jumpa lain. Belajar lain yang baca lain. Belajar lain tapi tak digunakan apa yang telah belajar. Tuan-tuan belajar di sekolah dulu-dulu, pelajaran geografi, menanam tebu di tirik. Perusahaan nombor Arab batu di Brazil. Sekarang ada guna tak Chile dan Brazil? Tak tahu sama-sama guna saya pun tak tahu. Perjalanan Airport di Amsterdam Belanda. Tuan di Belanda. Tak tahu. Di contohnya di kerja pejabat tanah, lulusan tuan-tuan SPM. Untuk kerja tuan-tuan di pejabat tanah tu, apa kejadiannya dalam pelajaran SPM untuk kerja pejabat tanah? Apa manfaat? Terlalu banyak subjek yang diajar tapi yang digunakan dalam kehidupan seharian bawah. Yang sepatutnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harian tidak ditekankan, yang tak digunakan untuk sehari-harian ditekankan. Sebab itu Nabi Muhammad menekankan 13 tahun di Mekah. Pelajarannya apa? Pelajaran akidah. Akidah itulah yang menjamin kita sehari-harian hidup. Untuk sekarang, untuk dunia, untuk akan datang sampai hari kiamat. Yang paling penting akidah. Persoalan akidah patut selesai sebelum cukup umur. Tapi masalah kita berapa banyak akidah kita lupa. Nabi meletakkan akidah dulu. Kita dapat akidah di mana? Cuba tanya pada budak-budak tentang sifat syirik. Tanya pada pelajar-pelajar universiti sekalipun. Apa dia yang dikatakan syuraka? Tak tahu. Apa dia perkara yang membatalkan akidah? Tak tahu. Bila akidah longgar, bila datang gejala-gejala yang tak elok, maka dia akan ikut. Tetapi kalau gejala yang kuat macam mana pun, mempunyai kekuatan gejala sosial yang teruk sekalipun, jika kita telah ditekankan dengan sistem pendidikan akidah, datanglah macam-macam fahaman sekalipun. Akidahlah benteng kita. Masalah kita sekarang ialah benteng akidah terlalu lemah. Nabi Muhammad dia buat apa? 13 tahun penekanan terhadap akidah. Selepas itu baru masuk pelajaran lain. Masalah kita sekarang akidah terlalu lemah. Tanya pada anak-anak kita sifat dua. Tanya pada kita kepercayaan yang macam doktor sebutkan tadi. Sebagai satu doktor, kamu hanya sebagai orang yang berusaha untuk menyembuhkan, bukan penyembuh. Sekarang ini manusia telah meyakinkan bahawa doktor itu penyembuh, bukan lagi Allah. Tapi kita tak heran bila ada orang yang nak dibelah jantungnya, buat kenyataan dalam TV, buat kenyataan dalam buat khabar. Saya yakin dengan pakar-pakar, perubatan-perubatan. Saya serahkan nyawa saya pada pakar-pakar, kita mempunyai alat ada yang sudah pada Allah. Saya melihat kita punya kemudahan nama hospital kita ni nama apa nama di Amerika apa nama. Dia sekarang telah meyakinkan bahawa manusia yang mampu, bukan Allah. Sebab itu Allah menjaga manusia ini. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Sabah ayat 23. Qul aruni allazi ma'al-aqtum bihi syuraka kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Datangkan kepada aku orang-orang, makhluk-makhluk, fahaman-fahaman yang kamu kata mereka itu lebih berkuasa daripada Allah ataupun yang sekuasa dengan Tuhan. Kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Sedanglah bahawasanya hanya Allah yang maha berkuasa, hanya Allah yang maha bijaksana. Ini penekanan yang kedua yang Nabi Muhammad buat. Penekanan yang pertama, Nabi buat dulu contoh orang berbengkok. Contoh yang diajar, bila orang tengok apa yang diajar, maka dilihat di luar, maka ilmu itu semakin mantap. Yang keduanya apa benda tuan-tuan? Yang keduanya yang penekanan tentang akidah.
penekanan tentang akidah. Dan yang ketiganya yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bimbing. Dia takkan biarkan anak-anak murid Nabi, pelajar-pelajar Nabi, sahabat-sahabat Nabi bertempiaran. Ada bimbingan. Sama ada bimbingan daripada Al-Quran atau bimbingan daripada Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah. Bimbingan inilah yang kita telah lupakan. Bimbingan daripada Allah berupa Al-Quran, bimbingan daripada Nabi berupa hadis. Dalam pelajaran kita tidak lagi disandarkan kepada Al-Quran dan disandarkan pada hadis. Banyak pelajaran kita sekarang tidak refer kepada Quran. Macam mana nak jadi mantap pendidikan kita? Daripada kecil kita telah diajar dengan teori. Kita di kecil lagi telah diajar bahawa masyarakat dulu kalau tak mesti cakap. Hanya lukis-lukis di dinding gua, tak mesti cakap. Masyarakat berubah dulu. Tak mesti Nabi. Tak mesti apa nak asap, tidak berpakaian. Hanya pakai kucing-kucing duduk dalam gua. Betul je tuan. Zaman Nabi Adam, anaknya sudah pun berdikari, ternak kambing, tanam kayu. Anak Nabi Adam sudah pandai kenal kambing. Sudah kenal kayu, apple, tomato, patugong, dah kenal. Jadi di mana yang kita kata orang dulu-dulu tak mesti makan? Jadi benda macam ni pun tak lupa. Macam mana kita nak bagi betul pendidikan kita? Terang-terang bercanggah dengan Quran. Kita mengatakan bahawa dalam Quran Nabi Adam adalah makhluk yang pertama. Masih lagi kita tak faham mana yang lebih awal. Dan itu ke Adam ke dulu. Allah Ta'ala sebut satu dalam Quran. Kenapa tidak menggunakan bimbingan Quran dalam menyukat pelajaran, dalam menyampaikan ilmu? Kalau kita bersandar kepada bimbingan Al-Quran, tuan-tuan, insya-Allah pendidikan ini akan melahirkan generasi yang cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Kerana Al-Quran itu bimbingan, hadis itu bimbingan. Tapi kita sayang bila kita mengambil teori daripada asing, daripada musuh-musuh kita. Awal-awal mukadimah tadi sebutkan pada kita. Yang kita ambil contoh paling mudah ialah Nabi kita. Nabi segala-galanya lengkap. Masalahnya sekarang, di mana letaknya Nabi? Kita masuk dalam universiti, kata-kata di dinding. Kata-kata siapa? Dipetik kata-kata siapa yang diletakkan di kantin-kantin sekolah? Bukan kata-kata Nabi. Tadi saya pergi ceramah di satu sekolah yang tadi. Saya tengok semua kata-kata yang Yunani, kata-kata orang Greek, kata-kata Makalah, tidak ada kata-kata hadis Nabi. Sedangkan yang benar itu ialah kata-kata Allah, yang benar itu ialah kata-kata Nabi. Tapi di mana letaknya dua benda ini? Bimbingan. Rasulullah SAW dia bimbing betul. Dia tak kira tua muda kecil apa agak. Tak betul ya dia tegur dia. Sebab tu sahabat-sahabat sentiasa mempersiapkan diri supaya tidak ditegur. Bagi betul itu. Tengok tak betul ya tegur. Satu orang lelaki tu yang masuk dalam masjid tak bersemayang sunat tahiyatul masjid. Nabi kata kenapa tak buat? Buatlah tahiyat dulu. Satu lelaki tu yang masuk dalam masjid tak ikat tali kudanya. Kenapa? Tak ikat dulu. Ini pendidikan hati. Kita sama semua ditegur ni. Kenapa tidur haji? Sudah. Kalau kita tanya kenapa tidur? Ada masalah bila nak mendidik bimbingan. Kalau kita ambil tiga tuan-tuan direct, insya-Allah kita nak ini tak menjuru bimbingan dipanggil talaqqi musyafahah. Kita panggil talaqqi musyafahah. Kita ambil syahadah baca talaqqi musyafahah. Dengar daripada mulut tok guru, anak murid dengar, anak murid ikut, kemudian tok guru dengar. Mula-mula tok guru baca, anak murid dengar. Lepas anak murid baca, tok guru pula dengar. Ini sistem. Contoh timbal balik tu ada. Bukan boleh sahalah, guru cakap anak murid diam je. Bila tanya balik faham dah. Dia tak nak jadi. Nampak? Sebab dia dalam sistem pendidikan semua dia buat. Dia tiru Nabi, insya-Allah jadi. Dia tu setahun dia pun kalau tiru hak Nabi buat dengan dia tu. Sampai sekarang. Tuan-tuan yang nak ustaz, tengok cerita Mira. Siapa pergi ni ustaz? Mira tahun 61. Tapi tuan-tuan tak lahir lagi saya anak. Sungai tak dia ajar perempuan menyanyi. Dia ajar nyanyi ya, ikut talaqqi musyafahah. Sabar menghina sabana keresor. Tak perempuan tu boleh ikut. Sabar menghina sabana keresor. Sabar
Sure ni, sur. Sabar kekeri sor. Okey. Tiada jam mere sor. Ada boleh tak? Kita politik Allah. Terima kasih Pak Kazim. Semua saya klik bila Pak Kazim menyanyikan baik-baik tulisan tentang perempuan juga faham ya. Apapun kita akan lebih fokus. Kita akan lebih fokus kepada yang dimaklumkan oleh Ustaz Kazim tadi. Apa yang telah pun diajar oleh Rasulullah. Itu perkara yang penting. Rasulullah sebagai hasanah menunjukkan contoh yang terbaik pada umat. Dan Rasulullah ini telah pun meletakkan akidah sebagai satu terang di dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umatnya, dan terakhir tentang bimbingan Rasulullah kepada umatnya. Jadi sekarang ini kita akan pergi lebih spesifik, doktor. Kita nak bincangkan sekarang ini tentang apa yang disebut tentang nasihat Luqmanul Hakim ya. Yang mana yang kita tahu peranan ibu bapa dalam mendidik anak yang telah diterapkan di dalam nasihat Luqmanul Hakim. Kita nak tanya, doktor, adakah ini masih relevan? Kerana sekarang ini kelihatannya anak-anak tentang perempuan, anak-anak kita sekarang ini dah pun dalam generasi cyber segala-galanya boleh belajar melalui cyber. Nak beli kereta, tekan Honda, keluar gambar kereta. Tunggu gambar kereta, gambar lain pun boleh. Nak tengok video, macam-macam video ada bikin lingga pun ada Jadi sekarang ni saya nak tanya doktor tentang nasihat Luqmanul Hakim ni, yang telah pun kita tahu merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi bimbingan untuk umat Islam. Adakah ia masih lagi relevan di dalam arus moden kita sekarang? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenal dengan nasihat Luqmanul Hakim. Kalau kita tengok, dia ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Luqman, di sana kita akan dapati bahawa ada beberapa ayat yang saya akan bacakan nanti tentang masalah relevan tak relevan, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok Al-Quran itu sendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita kata Quran? Ia ada 114 surah bagaimana yang kita tahu. Okay? Dan very limited kita kata, berbanding dengan sunnah Rasulullah yang kalau kita tengok sunnah Sita tu ataupun koleksi 6 kitab sunnah yang diklaim sebagai koleksi yang paling sahih tu, dan berjilid-jilid lah, Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim dan kutub sunnah yang lain berjilid-jilid. Tetapi Al-Quran itu dia seolah-olahnya compact. Itu keistimewaan Al-Quran, apa yang disebutkan sebagai kita kata jawab yang kalim. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kunci-kunci untuk dijadikan panduan sebagai di dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau kita tengok dari segi hukumnya pun, kalau kita tengok tidak banyak Al-Quran bila sebut tentang sembahyang umpamanya kan. Al-Quran tak bagi tahu kita zuhur tu 4 rakaat, masa gula masuk waktu zuhur, masa gula masuk waktu asar, maghrib dan sebagainya. Tapi semua itu balik kepada sunnah Rasulullah yang akan elaborate ataupun memberitahukan kepada kita tentang pendetailan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tengok, kebanyakan banyak kita kata ayat-ayat Al-Quran itu datang secara qawaidul ammah, kita kata, ataupun kaedah-kaedah yang umum, yang mana kaedah umum ini boleh kita didasarkan atasnya kita kata banyak hukum-hukum dan juga kita kata panduan-panduan di dalam kehidupan kita seharian. Begitu juga kalau kita balik kepada kisah Luqmanul Hakim. Sebab itu ulama mengatakan dalam kalau kita belajar tentang ilmu ulumul Quran ataupun ilmu sains Al-Quran kan, dia kata al-ibrah bi umumil lafz wa laysa bi khususis sabab. Maksudnya tu bila kita membaca Al-Quran, bila kita mengambil panduan, bila kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran, ianya adalah pengajaran yang umum kita kata untuk semua, dan bukannya untuk orang-orang yang tertentu ataupun spesifik period dan sebagainya, tidak. Kan? Sebab tu memangnya Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Kalau kita tengok kadang-kadang ada ayat Al-Quran itu itu Allah tujukan khusus kita kata kepada Bani Israel. Allah tidak sebut tentang Yahudi dan sebagainya kan? Allah tujukan kepada mereka. Tapi ini tidak bermakna
bahawa kita tidak boleh mengambil pengajaran daripada apa yang Allah SWT tujukan kepada Bani Israel. Begitu juga dalam kisah Luqman, kita kata walaupun Luqman ini menurut kebanyakan riwayat, dia ini bukan seorang Nabi, tapi dia ini seorang alim, seorang hukama lah kita kata, yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT sampai ke tahap Allah sebut tentang Luqman ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan kalau kita lihat balik pada masalah relevan tadi, okey, itu walaupun Luqman memberikan ataupun walaupun ayat ini menerangkan tentang sesuatu yang spesifik lah, okey, kita akan tengok depan kepada ini, tapi ini tidak bermakna bahawa ia hanya relevan pada waktu-waktu yang tertentu ataupun pada zaman Nabi SAW ataupun pada dia yang seterusnya. Sebab tu kalau kita tengok, kita kaji tentang jenis-jenis ataupun apa yang diterangkan oleh Luqman itu, sebenarnya itu semua asas-asas yang penting untuk kita jadikan panduan kita daripada zaman Rasulullah sampai pada hari kiamat. Maksudnya itu tidak ada satu zaman yang kita kata tidak relevannya, walaupun mungkin kita kata dari segi aplikasinya agak berbeza daripada satu masa kepada masa yang lain, tetapi asasiat ataupun foundation kita kata yang telah diletakkan oleh Luqman di dalam nasihat itu tetap relevan kita kata sehingga hari kiamat. Baik, kita cuba lihat apakah antara perkara yang ditekankan oleh Luqman di dalam secara ringkas dan akan terangkan yang diterangkan oleh Luqman. Yang pertama, kalau kita tengok dalam ayat yang ke-14 surah Luqman itu terjemahkan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Ini balik kepada asas yang Ustaz Kadir terangkan tadi, akidah. Kan? Maksudnya akidah, pegangan kita kepada Allah SWT, jangan kita mensyirikkan Allah SWT, itu asas yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau asas itu beres, maka insya-Allah semua yang lain-lain itu akan beres. Sebab tu kita kata bila kita sebut tentang syirik ni, kadang-kadang apa yang kita bayangkan di benak kita, syirik ni menyembah selain daripada Allah SWT. Walaupun kita kata syirik itu sebenarnya bukan terhad pada itu saja, itu memang syirik yang zahir lah. Kalau seorang itu disembah berhala, disembah matahari, disembah itu, disembah ini, memanglah kita kata orang tu terkeluar daripada Islam. Tetapi kadang-kadang syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi ini, kadang-kadang kita sendiri tak sedar, kadang-kadang kita melakukan. Contoh macam tadi takut yang memberikan penyembuhan, mana tu seolah-olah kita memberikan hak Allah SWT itu kepada manusia. Bila kita bekerja umpamanya, kan takut sangat dengan bos kita, walaupun kalau kadang-kadang kita buat sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, kita lebih rela lagi taat kepada makhluk, taat kepada manusia, tetapi kita mengingkari perintah Allah SWT. Sebab apa? Kalau tak taat nanti tak dapat air gaji, tak taat nanti tak dapat air pangkat, tak taat nanti tak dapat itu, tak dapat ini dan sebagainya. Seolah-olah kita letakkan dalam hati kita, itulah makhluk, itulah yang akan menentukan masa depan aku. Di mana? Allah SWT. Maksudnya kita tidak letakkan Allah SWT di dalam hati kita. Sebab itu kita kata, kalau keyakinan kita kepada Allah SWT beres, maka tidak ada masalah kita kata di dalam kehidupan kita. Maksudnya tu check and balance mechanism tu sentiasa akan ada di dalam diri kita bila kita nak melakukan sesuatu. Maka kita akan tahu bahawa dan kita akan ada benchmark kita yang kita letakkan berpandukan kepada Al-Quran dan juga berpandukan kepada Sunnah Rasulullah. Itu satu ada teringat kita semasa normal. Bila saya normal, kita kata dia memflower, ataupun dia menawarkan kepada seorang pengembala kambing untuk membeli seekor kambing. Saya normal dia rau, untuk dia jumpa seorang pengembala kambing, dia nak sell. Okey? Dia kata kamu jual kambing itu ke aku bayar harga daripada kamu, aku ambil kambing itu, aku boleh mendapat kambing itu. Jadi kawan kata, kambing ini bukan milik aku, ini milik tuan aku. Jadi saya nama kata, tak apalah, kamu ada beratus ekor kambing ni, kalau seekor hilang, bagi tahulah kat tuan kamu, serigala baham dia ke,
hilang ke apa, bagi tahu hilang itu, Tuhan kamu akan percaya. Saya normal test dia. Dalam pada itu kita kata pengembala kambing yang simple, tak ada PhD, tak pergi sekolah, tak ada apa jawapan dia? Saya normal kata ini kita je, kita berdua je. Tak ada orang lain tahu. Aku pun tak beritahu, tak orang lain tahu apa. Kamu pun jangan beritahu. Kamu bagi aku kambing, aku bagi kamu harga dia. Kamu boleh enjoy kita kata dengan harga dia, dan aku dapat kambing itu. Apa yang dia jawab? Dia kata Aina Allah. Di mana Allah? Kan? Walaupun kamu kata dia ni antara kita je, kita berdua je. Tapi pengembala kambing itu yang simple tu, dia kata di mana Allah SWT. Kemudian dia nama kata kalau semua orang macam ni, tak ada masalah dunia ni, selamat. Tapi yang jadi masalah ni kita, bila dalam situasi begini tak ada. Connection tu putus. Connection kita antara kita dengan orang di depan kita. Tapi connection kita dengan Allah SWT itu tak ada kita kata. Tapi bila ada connection itu, insyaAllah mana tu akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang seterusnya ayat 15 itu, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir, menyusunya dan tempoh menceraikan susunya itu dalam masa 2 tahun. Dengan demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah dulu tempat kembali untuk menerima balasan. Maksud ini antara perintah daripada Allah SWT. Seterusnya, dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sesungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka, dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan turunlah jalan orang-orang yang duduk padaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian pada akulah tempat kembali kamu semuanya, maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Dalam ayat ini kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, cantik tak cantik di Islam ni, Allah SWT kata kalau ibu bapa suruh, mula-mula Allah suruh kita taat kepada ibu bapa. Taat kepada ibu bapa ni across all the generation lah kita kata. Kan mana tu tak ada ibu bapa yang tidak mengharapkan anak dia taat kepada mereka. Kita pun bila kita tengok, kata bila kita suruh mak pergi kedai beli telur kan, kalau anak kita tak sahut suruhan kita itu, kita akan terkata. Kita akan terkata, kenapa lah nak suruh begitu, kenapa lah begitu, kenapa begini. Kita kena balik, cek balik lah cara kita tarbiyah anak-anak kita tu kan. Tapi itu across the generation lah kita kata. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah kata jangan taat kepada kedua ibu bapa sekiranya mereka menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Tapi di samping itu Allah menekankan tentang kepentingan supaya mentaati mereka, tidak mendengar mereka dalam perkara yang kita kata bertentangan dengan perintah Allah. Sebab itu dalam kaedah saya ingat hadis ataupun kaedah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maksud kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ibu bapa yang suruh kita tak boleh taat, suami yang suruh tak boleh taat. Ada orang kadang-kadang tanya, ustaz, suami saya tak bagi pakai tudung. Kita kena tahu priority dekat mana, suami ke Allah. Itu termasuk dalam kaedah tadi itulah. Mana tu tak boleh taat kepada makhluk dalam perkara yang walaupun kita kata dengan sebab pakai tudung itu kita kita diceraikan dan sebagainya, maka kita sepatutnya reda lagi kerana kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari makhluk. Okey, seterusnya, wahai anak sayangku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat dia diketahui serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit atau di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan sebalasnya, kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuannya lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi. Ini check and balance mechanism. Ini yang ada kata itu. Mana tu kalau manusia ni dia tahu bahawa segala apa ataupun dia mempunyai perasaan bahawa segala apa yang dia lakukan akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah akan amanlah dunia ini. Lepas tu kalau kita tengok dalam sirah, kita kata Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu, antara seorang sahabat Nabi alaihi salam, bila dia berzina,
Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia mengaku kepada Rasulullah bahawa dia telah berzina, dan dia minta daripada Nabi supaya Nabi menghukum dia dengan hukuman daripada Allah SWT. Maksudnya jam dia lah. Okay? Jadi the fact that kenapa kita kata Ma'il have the courage, sebab dia tahu. Okay? Maksudnya tu bila dia mengaku di depan Rasulullah boleh. Bukan tak boleh kita kata senyap-senyap dia bertaubat kepada Allah, semoga Allah akan mengampunkan dia. Tetapi the fact that dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia mengaku di hadapan Rasulullah walaupun dia tahu bahawa hukumannya dia akan direjam sampai mati tu. Okay, tapi dia mengaku sebab apa? Dia tahu bahawa hukuman di atas muka bumi ini, betapa berat hukuman atas muka bumi ini pun, ianya tidak setara kita kata dengan hukuman di akhirat kelak. Rasulullah satu hadis kita Rasulullah terangkan, kita ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang orang manusia yang paling ringan azab di dalam neraka. Rasul kata Abu Talib. Abu Talib apa saudara Rasulullah, itu di panjang kita. Manusia Abu Talib ni orang yang paling ringan sekali azab dia dalam neraka. Apa azab dia? Allah akan pakaikan dia kasut besi, api neraka tu sekat di kulali dia. Dengan sebab panasnya api neraka tu, otak dia akan melegak, dia akan menjerit, dan katakan tahu dia lah orang yang paling berat sekali azab di dalam neraka. Sedangkan itu Rasulullah kata yang paling ringan sekali saudara perempuan. Itu ini lah. Yang lepas daripada itu apa dia? Jadi jangan sekali-kali bercita-cita, jangan sebut pun aku ni orang Islam, kalau masuk neraka pun mesti ada cara untuk masuk surga. Jangan terlintas. Ada orang macam tu. Dia kata kalau semua orang masuk surga, tak pernah masuk neraka. Dia duduk gurau dengan kawan dia. Dia tahu tak apa yang dia cakap. Sanggup tetap untuk masuk neraka. Allah SWT kita minta Allah jauhkan kita daripada neraka. Jadi balik kepada check and balance mechanism itu kena ada di dalam diri kita. Kita kata untuk kita sentiasa takut kepada Allah SWT. Sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita akan tanya dahulu apakah ianya boleh ataupun apakah ianya diserahkan oleh Allah SWT ataupun tidak. Dan seterusnya, dan wahai anak saya, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan. Laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikenaki yang diambil berat melakukannya. Maksud itu yang ini kalau kita tengok lanjutan daripada iman itu tadi. Satu, kalau kita baca dalam Quran bersama perempuan, iman itu sentiasa diiringi dengan amalan yang soleh. Tak cukup kita kata kita berlafaz syahadah dengan lidah kita, tak cukup. Tetapi ianya perlu kita praktikkan dengan amalan. Sebab tu ulama kata iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia naik, dia turun. Kita pun kadang kita rasa kan, kadang-kadang nak bangun subuh tu senang je, nak bangun tahajud senang je. Ada masa tu Allah yang bangun subuh tu pun payah kan. Itu mungkin Allah Alam masa tu iman kita duduk di tahap yang bawah lah, yang rendah kiri. Okey, jadi macam mana nak itu kita kena beramal. Kena beramal, banyakkan Quran kita, banyakkan zikir kita kepada Allah, banyakkan sembahyang sunat. Yang wajib tu kena buat lah kan. Mana tu untuk kita nak meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perkara yang disebut di sini ialah tentang sembahyang dan juga tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itu penting kita kata. Kita kata untuk kita bila kita melakukan kebaikan ataupun kita menyuruh orang melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi sebagai motivasi di dalam diri kita sendiri, kita kata, untuk kita nak melakukan kebaikan. Begitu juga kita melarang orang lain daripada kemungkaran. Jadi tapi masalahnya kadang-kadang kalau kita tengok dalam masyarakat kita kata kadang-kadang kita lebih menekankan kepada aspek menyuruh kepada yang ma'ruf, kita suruh orang buat baik. Tapi kemungkaran yang berleluasa, kadang-kadang kita tidak ada courage, tidak ada kita kata hikmah ataupun kesungguhan untuk kita nak mencegah kemungkaran. Kadang-kadang kita tengok budak-budak berkapling kadang-kadang depan rumah kita, duduk atas
kepala ke apa depan rumah kita kata dekat padang, duduk berkapli kadang-kadang, duduk berpeluk kadang, sampai tahap yang tiup pun ada lah ni. Kan? Tapi kita tak ada, tidak mempunyai kita kata kemampuan ataupun harus kita kata untuk kita nak pergi tegur paling kurang cakap dengan dia, tegur, bagi tahu ada kita ni orang Islam, tak baik buat macam ni, tak baik duduk berdua-duaan macam ni dekat tempat yang sunyi begini dan sebagainya. Perlu ada kita kata, tak cukup dengan kita hanya benci dengan hati kita terhadap permukaran yang dilakukan, tapi sekiranya kita mempunyai kemampuan, maka perlu. Itu kita kata tahap ataupun tahap keimanan kita juga lah. Baik, yang terakhir sekali ini apa yang dikatakan, dan janganlah engkau memalingkan muka-mu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Yang ini bab akhlak. Lebih ditekankan tentang akhlak. Kita tengok tadi mana tu dari segi akidahnya, kita kata amalannya, dan juga disertai dengan akhlak. Mana tu bila kita perlu sentiasa lihat pada diri kita lah. Setinggi mana pun kita kata, maka kita tidak ke mana. Lepas tu kita kena tengok balik. Ada ulama mengatakan, bila seorang tu dia rasa diri dia ni hebat sangat, balik kepada asal kamu tu apa? Asal kamu itu daripada air yang hina dan keluar daripada tempat yang hina. Itu asal usul. Dan kamu akan balik ke mana? Balik ke bumi. Okay? Kita kena fikir balik asal kita mana, di mana akhir kita, supaya kita dapat faham diri kita ini hebat mana sekalipun tinggi mana pangkat kita sekalipun, banyak mana harta kita sekalipun, tetapi itulah asal usul kita, dan kita akan balik ke tempat ke bumi kita kata, untuk kita menemui Allah SWT, dan Allah SWT akan bertanya kepada kita tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi itu secara ringkas kita kata apa yang disebutkan oleh Luqman Hakim. Mungkin kita mendapat kelamaan insya-Allah. Allah. Jadi kita membuat kita dah pun faham apakah kandungan nasihat Luqmanul Hakim yang doktor dan bagi tangannya masih lagi relevan hingga hari ini. Kadang-kadang kita pun mungkin bertanya-tanya dalam keadaan arus modern bagi tentang perempuan duduk di bandar ni. Kadang-kadang perkara yang terkandung dalam Luqmanul Hakim ni terdapat gangguan daripada segi luaran. Kerana duduk di bandar ni terlalu banyak cabaran dan juga dugaan, terutamanya kepada anak-anak tentang perempuan. Jadi dan pastinya tentang perempuan nakkan yang terbaik untuk anak-anak. Ada yang hantar tuition kepada sekolah kelas tambahan lagi, besoknya tuition lagi untuk pastikan anak-anak tidak terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Tetapi hasil tentang perempuan tidak juga mencapai kejayaan yang baik. Sehingga kan dalam aksa pun ada yang bertanya dalam soal jawab agama, ada yang hantar anak ke tuition sekolah agama dan sebagainya, tapi akhirnya terjerumus juga di dalam kancah sosial. Jadi saya nak ambil kesempatan ni Ustaz Kazim untuk kita bertanyakan resipi kejayaan pada pelajar-pelajar Muslim. Kerana kita baru-baru ni kita ada terbaca tentang kejayaan yang sungguh dibanggakan yang dicapai oleh anak Melayu kita, Adik Al-Ghani Azlan, yang memecahkan rekod Nur Amalina, mencapai keputusan perfect A 20A1 di dalam SPM. Bila ditanya apakah rahsia kejayaan, dia kata solat hajat, puasa, mengamalkan makan dan kurma, makan madu dan sebagainya. Jadi adakah ini sebenarnya rahsia kejayaan? Mungkin Ustaz Kazim boleh ceritakan di dalam kegairahan kita menghantar anak ke tuition dan sebagainya. Mungkinkah kita lupa bahawa ada faktor-faktor lain sebenarnya yang menjamin kejayaan anak-anak kita? Silakan. Terima kasih pada Tuan Pengurusi. Tadi tentang persoalan relevan ke tidak sistem pendidikan antara disebut tadi Pengurusi dan Ustaz tentang Luqman Hakim. Relevan tak relevan Al-Quran itu ataupun sistem pendidikan zaman mana pun dia relevan.
Zaman maju macam mana pun relevan. Maju tu apa maksud maju tu? Maju ni alat dia. Asal tak sama. Asal tak sama. Tetapi alat untuk maju macam kita mandi. Maju dah sekarang. Mandi dia guna paip, dia guna shower ke apa-apa. Macam-macam bentuk boleh buat. Nak air jenis banyak, nak air jenis tajam mata dia pun boleh. Tak, dia nak bagi air panas, nak bagi air kembang, nak bagi air sedikit, nak bagi air banyak. Alat tu saja. Air tak ada. Air yang kita mandi sekarang ni pun itulah air yang Nabi mandi tu. Yang memajukan sekarang ni ialah alat. Sama je. Tak ada beza. Cuma yang beza ialah alat. Itulah maksud moden. Super pen. Tuan-tuan dulu menulis. Zaman dulu-dulu guna dengan kapur, guna dengan papan batu. Itu yang pentingnya ialah tulisan. Kaedah nak tulis, nak print ke apa, itu kaedah moden. Tapi tulisan tu tak ada tulis tak. Nak guna pensel kontok ke apa agak, yang pentingnya boleh dibaca. Kan macam cerita apa nama Pendekar Bujang Lapuk. Haji cuba baca apa yang kau tulis. Air mambang, hijau mambang, awan mambang, biru mambang, kuning mambang. Mana ada pun cerita yang cerita mambang, awan mambang, biru mambang, hijau. Apa kau tulisnya ni? Kata Pendekar Musa. Kau tulisnya pendek-pendek, yang kau bacanya panjang-panjang. Ya, saya tulisnya short hand, tapi bacanya long hand. Masalah dia tuan langkahlah dia tulis apa pun, yang pentingnya boleh dibaca. Cuma teknologi pen, teknologi dakwah itu saja yang moden. Asal tak asal. Semua kita pakai baju. Baju tetap baju, fashion saja yang berubah. Tapi baju tetap pada baju. Itu aurat. Jadi walau kita hidup di zaman mana pun, Al-Quran dan pendidikan yang Rasulullah bawa itu tetap sesuai. Tak payah kita nak kaji balik pendidikan Rasulullah. Pakai ya dalam kehidupan moden kita sama. Serupalah dalam masalah maju, kemajuan dalam bidang perubatan, kemajuan dalam bidang IQ misalnya, EQ, IQ misalnya, otak belah kiri, otak belah kanan. Sekarang dah dibuat ada ubat untuk otak belah kiri, otak belah kanan. Otak kita ni ada satu betul tapi terbagi dua. Otak kanan, otak dua, otak kiri. Macam mana nak mengubah otak kanan, macam mana nak bagi kuat otak kiri. Kita cipta ubat sekarang. Macam-macam. Ada yang ambil ubat daripada bunga kiamat. Dia ambil pula pada waktu bulan 6. Kalau kau boleh sebut dengan bulan, boleh sebut apa ya? Diambil pada waktu bulan ngambang 15. Kerana kata dia pada bulan 15 itu ada aura. Aura dia bila turun ke bunga kiamat, diproses bunga kiamat, dia boleh menyegarkan otak. Itu kajian-kajian yang kita buat. Tetapi yang disoal oleh saya tadi tentang adakah barakah? Adakah barakah di sebalik satu-satu benda seperti madu, kismis? Benda ni dah disebut ribuan tahun. Tuan-tuan maju macam mana, tuan-tuan tetap perlu pada Nabi. Tuan-tuan maju macam mana pun tetap perlu pada air. Moden macam mana pun tetap perlu pada air. Itu benda asas. Saya tak faham kalau maju nanti tuan-tuan tak perlu mandi. Ataupun mandi benda-benda lain. Kami dah maju, kami tak perlu mandi lagi. Tak tahu juga, mesti mandi juga. Serupalah kita maju macam mana pun, benda asas yang Nabi sebut tak boleh lupa. Benda asasnya apa? Madu. Al-Quran sudah madu. Berapa ramai orang yang percaya kepada madu dan tidak mahu kepada madu? Bukan bawahnya. Jadi madu ni benda yang elok. Sampai sekarang semua perubatan menggunakan madu. Dalam pil, dalam ubat, dalam kapsul, semuanya ada madu. Ubat, saya sebut pada kuliah kita pada bulan yang lepas. Ubat ada lebah, menyegarkan, menguatkan, sehingga orang yang kencing manis, diabetes pun boleh makan madu lepas. Madu yang ori lah, bukan madu campur gula. Jadi kalau kita faham bahawa madu itu menyegarkan, memberikan kesegaran, berapa ramai yang faham kepada madu. Tetapi orang tidak yakin kepada madu itu. Ada pun kismis yang disebut sebagai kismis merah, yang nanti kata makan 19 kali, 19 biji sehari semalam. Ramai ada kuat.
Tapi kita tidak meyakinkan apa yang rahsia yang Allah Ta'ala bagi, yang Nabi bagi. Jadi dalam kitab-kitab disebut tentang unsur-unsur barakah dalam pendidikan. Orang kita sekarang dah tak fikir barakah. Apa dia barakah dalam pendidikan yang orang sekarang tak kisah? Memanggil nama cikgu tidak boleh dengan nama. Sekarang dah panggil cikgu dengan nama. Dia panggil nama ustaz dengan nama. Ada kan? Tidak lagi dipanggil dengan kata-kata ustaz kan? Macam mana nak dapat barakah? Keberkatan hari ini orang hilang. Orang yang tak percaya barakah tu ada. Di sebalik memanggil nama dengan nama yang baik dan tak ada. Budak-budak sekolah sekarang panggil nama cikgu dia dengan nama apa? Digelar pula cikgu tu nama Mat, dipanggil pula Mat Topoi dia dulu. Tu macam mana nak datang barakah? Kita ajar dulu tak boleh nunjuk kaki pada guru. Imam Syafi'i tu bila mengadap nak tidur, dia tak nunjuk kakinya pada rumah Imam Malik. Padahal rumah dia dengan rumah Imam Malik jauh, ada dinding, ada batu, ada pokok kurma, ada unta, punya jauh nak sampai rumah Imam Malik. Tapi kakinya tak nunjuk ke rumah Imam Malik, dia nunjuk ke arah lain. Sebab apa? Ada barakah. Sekarang macam mana tuan-tuan? Apa yang sekarang ni bukan cakap nunjuk pula kaki dengan cikgu dia tunggu. Tak cukup anak murid tunggu cikgu, bapak orang serang dia. Bawa geng tuan-tuan. Main serang cikgu. Bila nak dapat barakahnya? Yang ketiganya, tidak boleh meletakkan sesuatu di atas buku, di atas kitab yang kita belajar. Ini disebut dalam kitab-kitab. Ada gambar katanya. Sekarang pun tuan-tuan tengok budak-budak dengan buku, balik sekolah lempar buku, lempar beg, soal ngampar saja, jatuh bawah kucing, jatuh bawah meja makan. Tapi besok dia nak cari pula. Berbeza dengan orang dulu-dulu, kitab dijaga, disusun elok-elok, diletak elok-elok, diseberkata. Nabi sebut lagi, bila nak ngaji, bila nak menuntut ilmu, yang paling besar sekali ialah maksiat. Imam Waqi' kata kepada Imam Syafi'i, al-ilmu nurullah la yahdi 'ala al-ma'asi. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah takkan masuk dalam hati orang yang buat maksiat. Sekarang ini unsur maksiat terlalu banyak pada budak-budak sekolah. Macam mana mereka nak barakah? Kalau dia kata 20A satu lebih baik lah. Mungkin baik daripada result SPM dia. Tapi result akhlak kita belum tahu. Kita belum tahu berapa ramai budak-budak yang elok-elok pelajaran, masuk universiti elok-elok, tapi akhlak dia bodoh. Yang dinilai kecemerlangan ialah akhlak. Akhlak tentu berapa ramai yang keluar daripada universiti, yang balik dari luar negeri, tapi perangai sebut rasuah nombor satu, pecah puasa nombor satu, mengatur benda-benda nombor satu, buat benda jahat nombor satu. Korek. Adakah kita nak macam itu? Kita nak akhlak. Sebab itu disebutkan memang makarimah akhlak. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang ini pembentukan akhlak itu di mana? Soalan pembentukan akhlak itu di mana? Akhlak rosak kerana maksiat. Walaupun di Melayu betul-betul duduk di kolej. Kita saya tadi ada ceramah petang tadi dekat dengan itu kolej. Kita tengok budak-budak keluar pakaian seksi, keluar dengan power masing-masing, ronda-ronda sekali. Memang mungkin boleh dia dapat A-level atau O-level ke, boleh dapat. Tapi daripada segi akhlak, daripada segi mutu dia, perangai dia, kesopanan dengan mak dia, kesopanan dengan bapa dia, kesopanan dengan masyarakat, kesopanan dengan Allah Ta'ala, di mana? Sebab kata Imam Waqi', satu benda tak dijaga, iaitu maksiat. Dia boleh dapat ilmu, tapi dia tak dapat nur Allah. Al-ilmu nurul, ilmu cahaya. Cahaya Allah tak masuk dalam dada orang yang buat maksiat. Dia boleh dapat ilmu, tapi cahaya tak dapat. Cahaya Allah untuk menyinari kehidupan dia. Macam yang kita belajar dulu-dulu, ilmu suluk iman, ilmu suluk kehidupan. Suluk tu tak ada sekarang. Dia cuma ada ilmu, tapi dia tidak menyuluh kehidupan. Kita belajar dulu-dulu ilmu suluh. Sekarang hidup tak tersuluh. Walaupun dia ada ilmu, budak-budak ilmu sekarang amat. Yang walaupun dia keluar daripada Menara Gading, berapa ramai yang hidup dia gelap. Kerana ilmunya tidak menyuluh kehidupannya. Sebab apa tidak menyuluh kehidupannya? Sebab ilmu itu tidak menjadi cahaya. Sebab apa ilmu tidak menjadi cahaya? Sebab dia buat maksiat. Buat maksiat.
kat sekolah buat maksiat. Daripada kecil buat maksiat lah. Kita kan buat pertandingan, bakat, talent time. Daripada kecil dah diajar. Seorang pakai baju macam ni, seorang buat macam ni, seorang buat tunjukkan fashion. Dia ajar menyanyi, dia ajar menari, bebas, berani bergaul, berkawan-kawan macam doktor sebut tadi, coupling sana, couple sini. Macam mana nak menjadi cahaya? Pergi tuition pun sama-sama. Naik motor dengan boyfriend. Tuition dia tengah jam, share yang lain. Tuition dia tengah jam, action yang lain lebih. Itu macam mana tuan-tuan? Ini yang kita bimbang. Yang kita nak ialah ilmu itu menjadi cahaya. Pendidikan yang Rasulullah bawa, ilmu itu mengajar, ilmu itu menyulung, dan ilmu itu menjaga. Pergilah ke London. Kalau dia ada ilmu, dia ada akhlak, dia ada akidah, tuan-tuan tak perlu susah hati. Pergilah ke Amerika belajar, pergilah ke China belajar sekalipun. Dia ada akidah, dia ada iman, dia ada akhlak. Tiga benda ni dia ada, AIA. Bukan insurans. Kalau dia ada benda ni tuan-tuan, akhlak, iman dan akidah, letaklah di mana dia akan selamat. Inilah yang katakan relevan ni pendidikan Rasulullah. Bila kita tinggalkan AIA ni tuan-tuan, kita lebih mementingkan kecemerlangan co-curricular. Sekarang orang mementingkan kecemerlangan sokan. Keputusan tak baik sangat, sokan pun menyokong. Dapat. Kecemerlangan akademik kurang baik, tapi kecemerlangan sokan tu dapat. Masuk universiti. Kecemerlangan pelajaran kurang baik, tapi kesopanan tu bagus. Dapat kerja. Kok boleh main hoki ke, main bola ke, terbang tenis kat jabat. Tapi orang tidak menilai tentang kebaikan, tentang akhlak, tentang individu. Kebaikan akhlak, kebaikan personality tidak dia. Tidak ditanya. Orang hari ini lebih mementingkan style. Contoh jadi panel menunggu 2 orang. Datang satu budak minta kerja, duduk depan tuan-tuan. Dia tak pakai tie. Contoh yang di tengah-tengah dia akan jaga. Kenapa tak pakai tie? Itu soalan. Orang lain 10 orang pakai tie. Budak seorang tak pakai tie. Kita akan tanya dia, kenapa tak pakai tie? Kalau saya ditanya kenapa tak pakai tie, saya akan jawab, yang buat kerja otak bukan tie. Kita terlalu mementingkan luaran, kita tidak mementingkan kehasilan yang tie boleh dipakai, boleh dipinjam, boleh dibeli, tetapi kemahiran otak, personality, akhlak tak boleh dibuat-buat dan tak boleh dibeli-beli. Akhlak, personality, perangai, kesopanan perlu dididik, perlu dilatih, perlu diasuh. Yang inilah yang kena ada dalam bidang pendidikan. Ini keberkatan itu yang sekarang orang sudah hilang keberkatan. Bukan kata di sekolah saja orang hilang keberkatan. Dalam majlis ilmu di masjid pun orang dah tak percaya kata barakah. Mana orang percaya kelebihan duduk di depan? Mana orang nak? Dulu panggil kita pada semua tuan ke depan. Dia kata orang Perak suruh nulis. Orang Perak suruh nulis. Tuan suruh nulis. Buat dia nulis. Dia kena tangan. Jadi dah hilang keberkatan. Dulu orang duduk sampai belaga lutut. Sekarang ni yang duduk sampai belaga lutut, ayah pen, ayah pan. Sekarang sesat, punya tu apa? Keberkatan sudah orang tidak ambil kisah. Tak ambil kisah. Dulu kalau orang nak bangun mengaji, dia bangun nak pergi tandas dan nak pergi apa, dia bangun. Angkat tangan, baru dia keluar. Minta permisi. Sekarang ni bangun gitu je, lantak bangun lah. Dulu orang nak bangun pergi mengaji, mundur belakang. Sampai kat pintu baru dia turun. Sekarang tidak. Sekarang dia rangkit depan-depan, dia kuno belakang. Dia bagi punggul lagi korang. Di mana kita percaya bahawa ilmu itu ada cahaya? Sebab tu tuan-tuan mengaji dengan berpuluh kitab pun, tetapi kalau tuan-tuan tidak percaya kepada keberkatan, dia takkan boleh masuk dalam jiwa tuan-tuan. Ilmu itu sekadar didengar. Mungkin disimpan dalam tempoh 2-3 jam atau 2-3 hari. Lepas minggu lupa. Berbeza dengan dulu-dulu, ulama dulu-dulu. Sebab dia apa? Sebab mereka hormat kepada kitab, hormat kepada guru, hormat kepada majlis, hormat kepada keberkatan.
Bila kita faham sudah macam itu tuan-tuan, insya-Allah begini. Yang inilah yang tidak ada pada pelajar-pelajar sekarang. Dengan cikgu kata, dengan buku tak hormat, dengan sekolah tak kasih, dengan pelajaran tak ambil berat, dengan semayang tak dijaga. Mungkin dia boleh berjaya 20A, 30A satu, tetapi akhlak sudah hilang. Bila akhlak sudah hilang, hilanglah nilai keilmuan yang ada dalam dirinya. Walaupun orang itu tidak berakhlak, tetapi kalau dia walaupun dia tidak berilmu, tapi kalau dia berakhlak, mesti baik. Ulang balik. Orang yang berilmu tak berakhlak, orang tak nilai. Orang berakhlak walaupun tak berilmu, insya-Allah orang nilai. Itu tujuan akhlak penting. Nabi Muhammad datang nak menyempurnakan akhlak. Lebih mulia lagi berilmu dan berakhlak. Imam Syafi'i 15 tahun dah jadi mufti. 15 tahun. Ikatan tiga. PN. Layak jadi mufti Mekah. Tapi dia tak mau jadi mufti sebab mufti masih ada lagi. Mufti Mekah kata kalau kamu nak tanya soalan, kita tanya kat dia lah. Aku tak ada pun tak apa, kita tanya kat dia pun boleh lah. Tapi hormat pada mufti, dia tak mau bagi petua. Pasal apa? Mufti yang asal masih ada. Dia seronok sangat pelajaran dia dah habis dah. Dia layak dah jadi mufti. Dia balik rumah mak dia, nak bagi tahu dekat mak dia, dia dah jaya. Macam anak kita lah, bila dah jaya dapat 9A satu, dia turun daripada bas sekolah akan motor kan, dia lompat pagar tak buka pintu lah. Suruh lompat gate. Mak dia tengah masuk, dia terkam mak dia. Mak, cik dapat 9A satu. Imam Syafi'i kata lah. Balik-balik mak, saya dah lulus. Salam tak bagi, pintu tak ketuk, apa pun tidak. Mak dia kata, hang tak habis ngaji lagi. Pergi ngaji akhlak lah. Hanya kerana tak bagi tahu. Kita bayangkan bagaimana pentingnya sistem itu. Jadi akhlak ini tuan-tuan sebenarnya mempengaruhi kepada natijah pendidikan yang kita belajar. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz itu tentang barakah dalam ilmu ya. Cuma selingan saya nak cerita Ustaz sebut tentang tie tadi. Saya tahu-tahu ni sembahyang jemaah dengan kaki tangan di Istana Negara. Semua pejabat pakai tie. Jadi sebelum solat saya tanya Ustaz, sembahyang pakai tie ni sah? Jadi semua jawab, sah tak? Kata semua kata sah. Sembahyang kalau pakai tie ni sah. Jadi dia mengatakan terkejut orang. Sah tak kalau pakai tie? Tak sah, kalau pakai tie dia tak sah. Ini ada baju dan seluar. Jadi itu soal tie tadi. Kerana kita nak pergi dalam skop yang lebih besar. Ustaz sebut tentang barakah di dalam ilmu, mengajar anak-anak dengan ilmu dan faktor barakah dalam menentukan kejayaan dalam pendidikan. Sekarang ini kita nak tengok dalam aspek yang lebih luas dan lebih besar, iaitu pembentukan keluarga. Dan sebenarnya yang kita maklum, Rasulullah juga pernah menjadi ketua keluarga. Kita nak tahu pula daripada aspek Rasulullah sebagai ketua keluarga, apakah yang telah pun dibimbing dan diajar oleh Rasulullah untuk kita semua yang menjadi ketua keluarga pada hari ini. Mungkin Dr. Angkam boleh sentuh sikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semana tuan dan puan dirahmati Allah SWT, Rasulullah itu kedua ataupun contoh bagi kita dalam segala hal. Okay, dan Rasulullah juga seorang ketua negara, dia juga seorang bapa, dia juga seorang ketua keluarga. Dia adalah murabbi, kita kata, dan dia lah segala-gala, kita kata. Dan semua contoh-contoh itu kalau kita tengok ada diterangkan oleh dia dalam kita kata hadis. Kalau kita baca dalam hadis ada diterangkan bagaimana Rasulullah SAW menjadi ketua keluarga. Bila sebut tentang keluarga ni tuan-tuan dan puan, bagaimana kita tahu bahawa Rasulullah dia mengajar kita tentang keluarga. Ini bukan setakat kita kata nikah kahwin, ataupun Rasulullah menerangkan kepada kita tentang pendidikan anak-anak itu bukan setakat selepas anak-anak itu lahir. Tapi kalau kita tengok Nabi SAW, bila Nabi tekankan persoalan untuk memilih jodoh, Syaitul kahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha.
Fadfar bizati din taribat yadah, dia kata dalam hadis. Itu seorang itu dia dipilih bila nak kahwin, Nabi bagi 4 kriteria. Imaliha dengan sebab harta dia. Memang kita kata itu kita kata kekayaan, harta dan sebagainya, itu memang sesuatu yang setiap orang itu ada kecenderungan terhadap dia. Jadi Nabi tidak menafikan kecenderungan seseorang itu. Libariha wa li jamaliha. Bila orang nak kahwin ni, dia tengok kecantikan, orang tu kacak dan sebagainya. Itu pun kita kata human factor lah. Setiap manusia itu memang dia suka ke harta, suka ke orang yang comel, yang cantik dan sebagainya. Walihasabha, keturunan yang baik-baik dan sebagainya. Semua itu kita kata human factor. Nabi sebut yang 3 ni dulu. Kemudian yang ujung sekali, walidiniha. Sebab apa Nabi sebut diniha ataupun sebab agama dia? Sebab apa Nabi sebut dekat hujung tu nak menekankan. Sebab lupa yang 3 ni tak apa, tapi yang ujung ni jangan lupa. Kan? Macam kita kata bila kita dengar sesuatu kan, mungkin yang mula-mula kita dengar tu tak ingat lah, tapi yang biasanya yang ujung tu, itulah yang kita boleh ingat. Mungkin lebih lama sedikit lah. Jadi yang kita kan fadfar bizati din taribat yadah, tekankan ataupun utamakan din orang yang ada agama itu, maka kamu akan berjaya. Kita kata dunia pun berjaya, insyaAllah akhirat pun akan berjaya. Daripada situ lagi Nabi SAW dah ajar kita kata bagaimana hendak membentuk sebuah keluarga muslim. Di samping itu kita kata bila kita kata kalau ibu, kalau bapa itu daripada orang yang baik-baik, daripada orang yang beragama, maka insyaAllah dia akan zuriat yang akan dilahirkan juga akan keluar kita kata daripada orang yang soleh dan solehah, insyaAllah. Baik. Apabila kita kata banyaklah ada adab. Kita kata berkaitan dengan bila lahir seorang anak, kita disuruh untuk azan dan qamat dan sebagainya. Itu semua tu mana tu ada kaitan kita kata dengan pendidikan anak. Sebab apa Nabi suruh kita azan kita kata di telinga kanan, qamat di telinga kiri, supaya dia mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang pertama yang dia dengar tu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Balik juga kepada apa yang Ustaz Kadir terangkan tadi tentang masalah barakah. Mana tu kalau anak lahir kita tak dengarkan dia dengan kalimah Allah, kita tak dengarkan dia dengan syahadat, itu akan memberikan kesan kepada dia bila dia besar lah. Dia suruh untuk kita memberikan nama yang baik-baik. Dia suruh untuk kita mengakikahkan dia, cukur rambut dan sebagainya. Semua itu kita kata apa yang disuruh oleh Nabi SAW untuk kita lakukan, perlu kita lakukan dan perlu kita ambil berat tentang. Masalah ini kita kadang-kadang kita tak ambil berat. Sampai di sini kita tidak ambil berat. Kalau sunat tak apalah, tak buat pun tak apa. Bila tidak buat, kita kata maka tidak akan adanya pertolongan daripada Allah Ta'ala. Barakah itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Dalam kita membesarkan anak-anak, satu perkara yang akan di sini tuan-tuan dan puan ialah tentang apa yang kita bagi makan kepada anak-anak kita. Itu satu lagi sumber pendapatan kita daripada mana. Kalau kita hendakkan keluarga kita berjaya, kita mestilah memastikan bahawa sumber pendapatan kita, walaupun kita kata anak kita tak tanggung dosa lah. Kalau kata mak bapak dia makan rasuah dan sebagainya, makan duit haram dan sebagainya, anak dia tak tanggung dosa. Tetapi apabila kita memberikan anak-anak kita makan daripada sumber yang syubhah, maka jangan harap kita kata anak-anak kita akan membesar dalam keadaan iman kepada Allah SWT. Itu yang Nabi sebut, orang yang berdoa angkat tangan doa kepada Allah SWT. Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Orang yang makanan dia daripada haram, pakaian dia daripada sumber yang haram, bergelumar dengan benda-benda yang haram, orang mesti bagaimana Allah SWT akan terima doa dia. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, saya doa puas dah Ustaz, tapi macam tu juga tak berubah anak. Jadi kita kena check balik lah.
sama ada kita daripada kecil anak kita jaga ataupun tidak. Imam Nawawi rahimahullah, seorang alim dalam mazhab Syafi'i, kita tengok banyak kita kata penulisan dia sama ada dalam fiqh, dalam hadis dan sebagainya. Imam Nawawi diriwayatkan bahawa bapa dia tak bagi dia makan daripada sumber ataupun daripada sesuatu yang selain daripada apa yang dia sendiri berikan. Tak ada pergi makan kat kedai, dia pergi makan sana, pergi makan sini. Hatta apabila dia keluar daripada tempat dia pergi tempat lain belajar pun, bapa dia akan bagi dia setiap bulan tu macam mana dia akan hantar makanan dan dia berpesan, kamu makan daripada apa yang aku berikan sahaja, jangan makan daripada sumber yang lain. Dan bapaknya diberitakan bahawa dia tanam sendiri, dia tanam ni gandumnya dan sebagainya, dan daripada sumber itulah diberikan kepada Imam Nawawi rahimahullah. Dan itulah kita kata generasi yang kita hari ni duk baca kitab Imam Nawawi ni, bila baca kitab dia kita duk fikir kemana Imam Nawawi ada masa untuk nak menulis dengan begitu majmuk dan sebagainya. Kita kata kitab-kitab dia berjilid-jilid kita kata yang dia tulis. Tapi itulah kita kata generasi yang memang mereka jaga betul-betul makanan mereka, sumber makanan mereka itu semuanya daripada sumber yang halal. Maka insya-Allah akan lahir jil ataupun akan lahir anak-anak yang mendapat keberkatan daripada Allah SWT, daripada ilmunya dan sebagainya. Kemudian di samping itu, tuan-tuan dan puan yang nak tekankan ke sini ialah dalam kita mentarbiyah anak-anak kita perlu tahu dan kita perlu mengambil berat tentang anak-anak kita. Kadang-kadang saya depan rumah saya tu ada padang. Kadang-kadang balik macam inilah kita kata daripada forum, daripada ceramah, kadang-kadang sampai rumah pukul 12 lebih, tengok ada lagi budak-budak duduk melepak dekat padang. Kadang-kadang bila tengok macam tu kita rasa sedih kan. Anak-anak ni kadang-kadang budak-budak kecil je, malah tu budak sekolah rendah je kan. Bila tengok macam tu kita rasa sedih. Budak-budak ni tak ada ke mak bapak dia, mana pergi mak bapak dia, tak risau ke mana anak-anak dia pukul 12 malam, pukul 1 pagi kita kata duduk melepak dekat padang. Lepas tu seolah-olah ni kita kata tidak mengambil berat, tidak mengambil tahu pun anak dia ada kat rumah ke, anak dia tak ada kat rumah ke dan sebagainya. Kita tak ambil tahu. Itu kita kata kesilapan yang kita lakukan. Pergaulan anak-anak kita dengan siapa dia bergaul, penting untuk kita tahu. Kalau dia hidup dalam bi'ah ataupun dalam persekitaran yang tidak baik, maka kita tak boleh rasa pelik lah kita kata kalau anak kita juga melakukan sesuatu yang tidak baik. Begitu juga kita kata masa yang kita luangkan bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan keluarga kita, quality time orang kata sekarang quality time kan. Bukan setakat kita kata kita duduk makan sekali, bukan setakat kita kata kita duduk bersama-sama duduk depan TV, kita tengok TV, dia tengok TV, kita berinternet, dia duduk buat benda lain. Tidak begitu. Bukan bermakna kita duduk kat rumah saja, tetapi berapa banyak masa yang kita luangkan duduk bersama dengan dia, kita tanya dia apa permasalahan dia, kita ambil tahu tentang pembelajaran dia, kita ambil tahu tentang kehidupan dia, kita ambil tahu tentang segala permasalahan dia dan cuba untuk membantu, cuba untuk menyelesaikan dan sebagainya. Itu yang masalah. Bila dia ada masalah, dia tak datang kepada kita, dia pergi kepada kawan-kawan dia, dia pergi kepada orang yang tak betul. Bila pergi kepada kawan-kawan dia, bila pergi kepada sumber yang tak betul, maka orang akan mengambil advantage ataupun mengambil kesempatan daripada mereka. Lepas tu kita kata jadi masalah kepada kita. Jadi masa yang kita nak luangkan paling kuranglah tuan-tuan dan puan-puan, mana tu dalam sehari kalau kita boleh bersama dengan anak-anak kita, umpamanya selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak ataupun lepas isyak, kita kata kita make it a point untuk kita duduk bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan isteri, bersama dengan anak, duduk sekali, kita ambil approach satu hari satu hadis. Satu hari satu hadis. Sekarang ni banyak translation ataupun terjemahan hadis sama ada boleh download daripada internetnya dengan boleh beli kat kedai lah. Riyadhus Shalihin kita kata kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu pun memang dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu.
Kita duduk dengan anak-anak kita 15 minit, 20 minit, tak payah lama. Sehari kita baca satu hadis. Kalau hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin itu tak susah untuk kita nak faham. Okey, baca satu hadis dan kita baca, bincangkan sama-sama dengan anak-anak kita apa yang kita faham daripada hadis Nabi SAW. Kalau kita istiqamah tahun, katalah tak dapat tiap-tiap hari pun dapat 200 hadis tahun pun cukup lah. Kita boleh hitung berapa banyak yang kita sendiri dapat, berapa banyak yang anak-anak kita dapat. Kadang-kadang kita kata berjemaah bersama-sama dengan anak kita, biar kita sebagai bapa jadi imam. Kali-kali itu tolak anak kita yang besar tu, yang sulung tu, biar dia jadi imam, biar dia ada confidence untuk jadi imam. Begitu juga dengan Al-Quran. Contoh ada perempuan Al-Quran yang nak terangkan. Kita dalam kehidupan sehari kita kalau tak baca surat khabar, kadang-kadang kita tak buka email, kita tak check inbox kita, maknanya itu kita rasa resah. Sebab apa? Sebab itu sebahagian daripada hidup kita. Tapi adakah kalau sehari kita tak baca Al-Quran, sehari kita tak pegang Al-Quran, kita juga tidak kita rasa begitu? Maknanya itu kita cuba daya upaya untuk kita membudayakan Al-Quran dalam hidup kita. Maknanya itu sehari kita tak baca Al-Quran rasa resah. Kalau kita baca Al-Quran kita rasa. Jadi kalau hari 24 jam itu kita boleh luangkan untuk berbagai aktiviti, kenapa tidak kita luangkan setengah jam kita kata untuk kita bersama dengan Al-Quran. Ada orang yang mengaji hari itu, Tok Guru Ana dia kata orang yang paling malas baca Quran, dia kata malas. Orang yang paling malas baca Quran, dia baca sehari satu juzuk. Itu standard dia lah. Tak apalah kalau tak boleh sehari satu juzuk pun. Kalau boleh baca sehari 6 muka surat, mana tu 3 helai. Okey, 3 helai ataupun 6 muka surat, 3 hari boleh habis satu juzuk. Sebulan boleh habis 10 juzuk. Okey, 3 bulan kita boleh habis satu Al-Quran. Mudah je nak buat. Lepas sembahyang kita duduk 10 minit, 15 minit. Kalau orang yang lancar baca Al-Quran, satu juzuk kita kata dalam setengah jam boleh habis. Paling-paling pun kita kata 40 minit. Kalau lancar lagi kita kata baca boleh baca laju sikit, mungkin 25 minit, 25 minit boleh habis satu juzuk. So kita make it a point. Kita kata dalam mana kita jadikan ini Maulud Rasulullah SAW tahun ini sebagai satu loncatan untuk kita nak memulakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, untuk kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Ta'ala, membaca hadisnya, ataupun kita berjemaah, make it a point, kita kata duduk bersama dengan anak-anak kita, isteri kita, untuk kita membaca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran. Sekarang ni banyak tafsir Al-Quran sama ada, tafsir Al-Azhar, berbagai-bagai tafsir yang ada, sama ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Kita boleh baca, tapi yang penting sama ada kita hendak ataupun tidak hendak, itu je. Dan hendak istiqamah ataupun tidak. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah, untuk kita mendidik diri kita dan keluarga kita. Wallahu ta'ala. Antara perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tadi Datuk Akram menguraikan tentang bagaimana pendidikan menjadi menggunakan keras kekeluargaan, kehidupan berkeluarga bagi menjamin kesenangan di dunia dan di akhirat. Sekarang kita akan pergi dalam konteks yang jauh lebih besar, iaitu faktor biadab, kepimpinan. Kita baru lepas menjalani satu proses penting untuk negara kita memilih pemimpin. Kali ini kita nak tanya pula kepada Al-Fadhil Ustaz Kazim. Ini semua seorang pelik mata. Dan tengok ada pelakar yang lebih bersenang ketiak pun jadi pelik mata. Kita nak tanya Al-Fadhil Ustaz, bagaimanakah faktor kepimpinan ini boleh menjamin berlakunya satu kesemulangan dalam pendidikan yang akhirnya boleh menjamin kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Ustaz untuk jawab. Terima kasih kepada kursi. Saya ni tak apa je. Daripada mak dia tadi tak makan. Dia ada dia nasi dia. Besok aja jawab salah. Besok kita ada program juga. Besok pukul 9 pagi tu kita ada program.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang kepimpinan ini, benda yang paling asal. Imam tu mimpin orang. Dalam sembahyang maghrib tadi, imam mimpin. Kalau imam sembahyang cepat, makmum pun cepat. Kalau imam sembahyang panjang-panjang, lama-lama pula dibaca, lama. Ada bergantung kepada kepimpinan. Kepimpinan penting. Kalau kepimpinan itu menganggap pelajaran, pendidikan tak penting, maka tak penting. Mungkin dia menganggap mencari wang lebih penting, maka dia cari wang saja. Ataupun dia kata hiburan lebih penting, maka hiburan saja. Jadi yang menjadikan satu-satu perkara tu jadi elok ialah pemimpin. Sebab tu pemimpin, kalau dia nak kekal lama, maka perlu dia buat sesuatu pendidikan yang baik. Jika pendidikan itu baik, maka dia akan jadi baik dan orang yang dia pimpin pun jadi baik. Dan dia juga kena buat mengikut keilmuan orang. Terus pemimpin, dia anggap dia seorang, dia cerdik, orang lain tak cerdik. Dia lupa sekarang ni zaman orang cerdik. Itu yang bila kita tengok television sebelum 8 Mac kita punya pusing, seolah-olah orang ni bodoh. Di antara punca kalah ni macam iklan terlalu tak tahu, kempen yang membodohkan orang. Saya pergi ceramah satu pijak, saya kata dekat dia, macam mana boleh menang macam ni? Dulu kini sampai sekarang tak pernah menang, boleh menang boleh apa? Atau dia ingat kami ni bodoh tak? Ingat kami ni bodoh-bodoh, kempen membodoh-bodoh orang kampung. Macam yang kami tak erti. Yang tak erti menulis, yang tak erti membaca, yang tak erti main internet dah hati tu. 70 hari punya style habis. Kami sekarang dah tahu dah tak ada cerdik lah. Sebab tu semua pemimpin, dia menganggap dia saja cerdik, dia tak menganggap orang lain cerdik. Mungkin kita tidak memberi pendidikan yang baik dalam satu segi, orang mencari pendidikan dalam bidang lain. Ada satu pemimpin, dia kena menyediakan satu bidang pendidikan yang boleh mengubah minda orang, dan dia juga kena mengubah minda. Dia juga sebenarnya imam, dia tak boleh kira dia juga kena cerdik. Itu yang saya sebutkan ikrah. Kalau imam hafiz Quran sekalipun, dia baca satu rakaat 4 rakaat, 4 buka satu rakaat, dia kena fikir yang aku baca sekarang ni orang suka tak suka, orang nak ke tidak. Dia baca, dia pun tak baca. Kalau baca imam, dia bubuh satu rakaat 4 muka, 2 rakaat 8 muka, tak boleh ikut. Jangan anggap semua yang di belakang tu bodoh-bodoh nak ikut babi buta ya, tidak. Babi pun dia tak buta, tak dia bonol. Apa tu yang kita kena faham. Mendidik kita ni jadi orang yang orang ikut. Bila kita tak betul, pendidikan akan mengajar kita dia betul ataupun tidak. Sebab tu pentingnya pendidikan hari ini. Pemimpin yang jahat ialah pemimpin yang akan menjadikan orang di bawah dia itu tidak erti membuat keputusan. Pemimpin yang zalim ialah pemimpin yang menyekat pendidikan. Pemimpin yang jahat ialah pemimpin yang menjadikan orang di bawah tak cerdik, jadi bodoh, dungu dan sebagainya, supaya dia terus kekal berkuasa. Ini yang tidak mahu. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang membuka minda rakyatnya. Bila minda rakyatnya terbuka, rakyatnya akan maju, rakyatnya akan berdikari, rakyatnya akan sendiri akan naik. Ini pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang kita maksudkan yang terbaik ialah Rasulullah kita. Kalau kita tengok Nabi Muhammad apa ada? Apa ada pada Nabi? Wamen, kereta, internet, membaca, menulis, tak ada. Dia tak ada apa-apa. TV tak ada, komputer tak ada, almari tak ada, katil kita pun di rumah kita pun tak ada, kursi ni pun tak ada. Tak ada alat-alat menulis, buku, CD, LCD, projektor tak ada. Membaca tak erti, menulis tak erti. Tapi apa yang Nabi buat sebagai seorang pemimpin untuk rakyat?
Dia tidak menjadikan rakyat bodoh macam dia juga. Katakan tak erti baca juga, tidak. Walaupun dia tak erti baca dan menulis, dia tidak menjadikan rakyat dia tidak erti baca dan menulis. Kita lihat dalam sejarah peperangan Uhud, peperangan Badar. Dia tawan orang-orang Quraisy yang datang. Dan syarat untuk kamu dibebaskan ialah mesti kamu mengajar orang-orang di Madinah. Baru kamu dibebaskan. Ajar sampai mereka boleh menulis, membaca dan sebagainya. Ini sistem yang Nabi buat. Tidaklah Nabi menjadikan pada sahabat-sahabat dia, aku tak erti baca, aku tak erti menulis, kamu pun jangan lebih daripada aku. Ada Nabi macam tu? Tidak. Nabi suruh pergi depan. Nampak ada sistem. Benda ni tuan-tuan tak boleh ikut guru silat. Guru silat dia ajar-ajar. Itu tak boleh ajar. Lain tu saya punya. Aku ajar pada kamu, apa ada pada aku. Nabi tidak. Ini contoh. Dan tuan-tuan jangan anggap Nabi Muhammad bodoh. Nabi Muhammad tidak bodoh. Walaupun dia tak erti membaca dan tak erti menulis, itu hikmah Allah. Kerana nak menolak fahaman-fahaman dan tuduh-tuduhan orang yang mungkin akan mengatakan Al-Quran itu Muhammad yang buat, Nabi yang buat. Tapi bila mereka baca Al-Quran, mereka kaji Al-Quran, mereka melihat mutu bahasa Al-Quran begitu tinggi. Mustahil seorang yang tak boleh menulis, tak boleh baca buat. Sebab itu secara automatik mereka mengatakan bahawa bukan Nabi yang buat. Sebab Nabi tak boleh baca dan menulis. Sebab itu hikmahnya begitu. Walaupun Nabi tidak boleh membaca dan menulis, Nabi bukan bodoh. Sebab Nabi dikatakan oleh Allah Allamahu syadidul quwa, yang mengajar Nabi Muhammad yang sangat kuat, Jibril alaihissalam, yang mengajar langsung pada Nabi. Tetapi yang kita nak lihat sebagai seorang pemimpin, apa yang Nabi buat daripada segi pendidikan. Sahabat-sahabat dia hebat, menulis pandai, membaca pandai. Kita lihat pada Nabi, apa yang ada pada rumah Nabi? Meja solat tak ada, TV tak ada, tinggal mangkuk tak ada. Yang hebat-hebat macam kita, mangkuk biasa, air, akorok, kopan, pelorok tak ada. Ada apa rumah Nabi? Bantai satu, tilam satu pun lapis dengan sabut kurma, pelepah kurma, sabut-sabut. Sampai sahabat mari hantar selimut, satu perempuan hantar selimut gebur pada Nabi pun, Nabi suruh Aisyah hantar balik. Cukuplah yang mana dia ada. Tetapi apa yang Nabi pimpin kepada umat dia? Adakah Nabi suruh Abu Bakar hidup macam dia? Buang segala langkah, buang segala, tidak. Anas bin Malik, Nabi bimbing dia sampai jadi di antara orang paling kaya. Abdul Rahman bin Auf di antara orang yang paling kaya. Sekali berwakaf 400 ekor unta, sekali sedekah. Tuan-tuan nak sedekah unta berapa kali sedekah? Berapa kali dalam semua hidup? Unta, sekali sedekah 400 ekor Abdul Rahman bin Auf. Nabi suruh sahabat dia maju. Abu Hurairah jadi hebat, jadi benar. Abu Bakar As-Siddiq jadi orang kaya. Utsman jadi orang kaya. Umar jadi orang kaya. Kalau Nabi memimpin, dia suruh orang lebih baik daripada dia. Yang dia pilih itu cara hidup dia. Dia tak mau dilupa dan sebagainya. Tetapi Nabi bimbing, kamu berhartalah kamu, boleh kamu bayar zakat. Berhartalah kamu, boleh kamu tolong orang lain. Tetapi ingat, jangan lupa kepada Allah. Inilah sistem pendidikan. Kamu nak jadi doktor kah? Kamu nak jadi cikgu kah? Lawyer kah? Engineer kah? Politician kah? Silakan. Tetapi jangan lupa Allah. Ini sistem pendidikan seorang pemimpin kepada rakyat. Yang pentingnya balik kepada Allah. Kita lihat dalam sudut kepimpinan Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Dalam memimpin umat dia daripada segi akhlak, daripada segi perangai. Nabi memimpin macam mana tuan-tuan? Nabi tunjuk perangai. Nabi tunjuk contoh dalam akhlak, Nabi tunjuk contoh dalam beribadat. Sampai orang tidak boleh mempertikaikan akhlak Nabi. Sebab dia cakap dan dia buat. Dia larang dan dia tak buat benda yang haram ini. Hari ini pemimpin, kalau dia buat benda baik atau dia cakap benda baik, kita tak kasi dia buat ke tidak. Yang ada kita rasul. Dia cakap. Tahun depan dia menangkap 40 tahun. Jadi macam mana rakyat di bawah nak percaya? Mana rakyat yang nak percaya tu? Katalah satu bas, satu van pergi camping pada 8-7 dulu naik van. Sampai tepi selekor, van tu terbalik, boom, jatuh tepi sawah. Satu petani sedang
duk bertani bedah ni. Dia tengok bel ni pakat jatuh semua, mati dia. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia tanam mayat-mayat tu dia kampung. Habis mayat tu dia kena. Besok polis nak cari. Bel ada, mayat tak ada, orang tak ada, yang injek pun tak ada. Dia tanya kat pakcik, pakcik, mana pi yang budak orang-orang politik dalam bel ni? Dia kata, mereka saya tanam lah. Mati semua lah. Ada lah masa saya tanam tu ada 6 orang kata kami hidup lagi. Aku pakai apa pakcik tanam? Orang politik kali pakai tu pakcik tanam juga. Kau tak faham kata dia. Kata cakap orang politik kali pakai tu pakcik tanam kali. Sampai kan dia kata aku hidup lagi, hang tanam kata apa? Orang tua tu tak sayang. Ini sistem politik kita, bercakap lain, buat lain, apa nak jadi baik? Siapa nak jadi baik? Sampai pakcik yang buat benda tadi pun dia tak saya, ahli politik tu kata aku masih hidup, hang tanam kata apa? Dia kata hang bohong ni, dia tenang dulu. Jadi macam mana ni kepimpinan? Rasulullah bercakap benar, al-haqqu min rabbik. Rasulullah tidak menyembunyikan kata-kata. Rasulullah tak pernah menyembunyikan teguran Tuhan. Mana ada Rasulullah sembunyi? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu mata muka, kamu paling tempat lain bila orang buta datang pada kamu. Allah tegur direct Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menyogok ayat itu. Rasulullah baca pada sahabat salin sebagai ayat Quran. Sampai sekarang kita baca. Sedangkan ayat itu kena batang hidup ini. Tetapi teguran itu teguran membela. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menerima teguran. Dia bukan cantah orang yang menegur. Nabi tak letak jawatan bila ditegur. Nabi tak marah Allah bila ditegur. Nabi tak marah pun Abdullah bin Maktum, Ibnu Maktum. Macam kamulah menegur. Tak ada itu. Ini sifat Nabi. Kita jangan kalau hai, saya tak tahu lah. Kamu resign? Kau cuba nak enggak resign. Ini penyakit yang kita buat sekarang ni. Pemimpin tu dia kena jadi contoh. Dalam dia mengajar, dalam dia mendidik, dia jadi contoh. Dia cakap apa yang dia buat apa yang dia cakap. Rasulullah itulah contoh kita dalam bidang pendidikan. Tadi doktor sebut tentang cari makan bagi pada anak-anak. Rasulullah buat contoh. Dia tak ambil bulat-bulat daripada harta orang lain. Dia berniaga untuk cari rezeki. Dia tidak menggunakan kedudukan dia untuk senang-senang dapat harta pada orang. Tentang dia Nabi, dia tidak. Dia berusaha. Bukan kata Nabi Muhammad saja. Nabi Daud alaihissalam mempunyai kemahiran, tangannya boleh melembutkan besi. Dengan baju besi itulah dia jual untuk dapat hasil. Pendapatan dia dibahagi 3 untuk orang miskin, untuk Baitul Mal dan untuk anak beranak Nabi Daud alaihissalam. Daripada hasil yang baik, maka pendidikan yang baik dapat anak dia nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah dia contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal. Saya dah kata daripada awal-awal forum kita tadi. Jangan anggap Nabi Muhammad ni hanya datang untuk cerita pasal jamu, pasal terbang, pasal pakai inai, pasal pakai celak, pasal minyak apam ataupun pasal menikah. Nabi Muhammad datang untuk semua benda. Untuk semua benda dalam bidang pendidikan. Berhenti dah. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah mendidik. Dia didik supaya rakyat dia jadi kuat ekonomi. Dan sebelum Rasulullah menyuruh mereka berniaga, Rasulullah berniaga dulu. Dia didik dengan berniaga dulu. Sebab itu yang saya katakan tadi, ibdah binafsika, mulakan dengan diri kamu. Dia jadi peniaga. Dan peniaga Nabi untung. Sebab itu Khadijah berkenan pada Nabi. Amanah untung. AU 4 besok, AU 4. Amanah dah untung. Boleh besok AU 4. Amanah menghasilkan untung. Bila tak amanah menghasilkan rugi. Berapa banyak orang yang diajar supaya tidak beramanah, akhirnya mendatangkan kerugian. Dia boleh untung sekali, tapi dia akan untung, dia akan rugi berkali-kali kerana tidak amanah. Rasulullah mengajar sahabat beramanah. Khadijah berkenan. Kerana selama ni dia tak pernah dapat untung sebanyak Nabi berniaga. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke pasar-pasar atau minta murah,
Peniaga pasar kata tak boleh lah makcik. Saya berniaga ni kira macam Rasulullah ni. Dia ada untung dia ni. Niaga Nabi juga ni. Kalau otak dia. Ada Nabi berniaga tak untung. Nabi berniaga lah untung. Sebab itu Nabi jadi orang yang untung, sahabat-sahabat tiu. Inilah dia contoh. Yang kita heran hari ini dah 51 tahun merdeka. Tetapi tiap-tiap kali bila ada perhimpunan, bangsa kita masih lemah dalam bidang ekonomi, maka orang-orang maju adalah satu. Kita masih ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Sudah 51 tahun. Itulah tadi katanya, dialognya, ucapannya. Masih lemah, masih ketinggalan. 51 tahun kamu diberi peluang. Kenapa gagal? Sebab kamu tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya perlu 9 tahun saja untuk mengalahkan ekonomi Yahudi. Kalau kita kata bahawa Nabi Muhammad contoh qudwah hasanah, kenapa tak ambil contoh Nabi dalam bidang ekonomi? Sebagai pemimpin, bagaimana Rasulullah buat kepentingan orang Islam menguasai ekonomi Madinah. Bila dia sampai di Madinah, dia tengok Yahudi conquer perniagaan air. Satu benda paling penting dalam kehidupan air. Tiba-tiba Yahudi yang kontrol telaga-telaga air di Madinah. Apa Nabi perlu buat? Mula-mula Nabi tengok keperluan air. Orang minum, orang makan, orang mandi, orang hidup, orang sayang, orang berwudu. Semua dengan air. Kalaulah Yahudi bubuh seekor kambing dalam air, seekor anjing dalam air, bangkai dalam air telaga, orang Islam minum, apa jadi? Maka pada masa itu keutamaan-utamanya untuk mendapatkan telaga-telaga itu. Ekonominya apa? Cari uang, beli telaga, ambil. Sebulan saja selepas Madinah dibuka, satu telaga Yahudi orang Islam sudah beli. Bila orang Islam sudah beli telaga Yahudi, orang Islam tadi mewakafkan telaga itu kepada semua orang Islam. Orang kafir pun boleh ambil, orang Islam pun boleh ambil air. Free. FOC. Tidak ada misteri dan tidak ada apa. Bukan 20 meter padu pertama saja. Free. Habis-habis free. Bila free, tuan-tuan, siapa lagi yang nak beli air dekat Yahudi? Tak ada. Nak beli kat Yahudi kena bayar. Ambil dekat orang Islam free. Lama-lama semua orang beli kat orang Islam, ambil dekat orang Islam. Akhirnya Yahudi serahkan telaga pada orang Islam. Kami tak larat dah nak beli. Hampa belilah, bayarlah berapa pun. Akhirnya seluruh telaga Yahudi orang Islam bukan. Kenapa usaha ini tidak dibuat selama 51 tahun? Kenapa membiarkan perniagaan gula dikontrol pada orang tertentu? Kenapa tak bagi pada orang Islam? Kemudian mengadu kepada orang, kita gagal, kita masih lemah. Kenapa tak buat macam Yahudi yang diperbuat oleh Rasulullah, memberikan peluang kepada orang Islam, ambil perniagaan-perniagaan utama. Ini pendidikan ekonomi. Sampai bila orang Melayu nak dikata kita lemah, sudah terlalu lama, hampir separuh abad. Jadi kalau kita ambil pendidikan Rasulullah 9 tahun saja, perniagaan riba tidak boleh kontrol lagi. Masalah dia macam saya katakan tadi, kita hanya menganggap Rasulullah hanya datang untuk potong buku yang betul. Kita tak anggap yang lebih lagi. Hari ini hilang pula Asmawi pula. Nasib baik bukan Asmawi Bakiri ke apa. Hilang pula Asmawi pula. Kenapa tidak menggunakan peraturan Islam untuk menangani masalah budak ini? Nuri tak selesai, Syalini tak jumpa, Asmawi pula gila. Tata kita pula letak. Nabi Muhammad datang mendidik kita yang betul, yang tepat, yang boleh pakai undang-undang Quran. Sila pakai. Takkan pakai. Bila pakai tuan-tuan aman, sebenar-benar aman. Pemimpin Rasulullah ini memimpin umat dia supaya bertauhidkan, beryakinkan hanya pada Allah. Akhirnya bila ada akidah tauhid, mereka tak berani roboh, mereka tak berani bunuh. Macam doktor sebutkan tadi, dia mari berzina, dia mari setelah dini untuk dihukum. Walaupun dia berzina,
Orang tak tahu dan apa pun tak tahu, tetapi kerana faktor akidah dia mencerah diri pada Nabi. Kita bayangkan hidup betapa hebatnya pada macam ini. Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi itu tuan-tuan paling bijaksana. Yasin wal Quranil Hakim. Aisyah ambil Quran dah. Saya tak sampai tak boleh. Lah dah. Jadi belakangan. Ini Al-Quran. Allah sumpah dengan Quran dalam surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Allah mengaku, Allah sumpah Quran ini bijak. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Tidak, Quran menyenangkan kamu. Tidak ada undang-undang lebih baik daripada Al-Quran. Ini kata-kata Allah. Jangan anggap ada orang lain lebih baik hukum daripada hukum ini. Baik, sekarang ni Al-Quran. Saya ambil satu. Ni katalah majalah mangga. Gambar artis pakai sepeda. Saya letak di atas Quran. Tuan-tuan marah. Oh, cucu tak mangga, detik membelah atas Quran. Tuan-tuan marah. Marah. Guna kamu, biadab kamu letak Al-Quran atasnya majalah hiburan, biadab kamu yang marah juga. Kita dulu kalau mengaji letak pen pun ustaz marah. Pen ni masak Al-Quran besar tu. Kita cuci bangsa. Tak mau. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau letak Quran mesti dia atas almari atas. Nak angkat tak atas tu pakai kursi. Nak ambil baca pun pakai kursi. Tu yang jarang baca. Dia tak. Pak siapa yang kena letak di atas? Pak saya tak boleh letak di bawah. Al-Quran mesti di atas. Marah sangat-sangat siapa letak Quran di bawah, berdalai di atas. Betul fahaman orang Melayu. Betul. Al-Quran mesti di atas. Jangan siapa-siapa letak di bawah. Quran di bawah, berdalai di atas. Soalannya, undang-undang Al-Quran sekarang di atas ke di bawah? Undang-undang apa di atas? Undang-undang manusia, undang-undang Lo'rik. Lo'rik di atas, Quran di bawah. Siapa lebih pandai sekarang? Lo'rik atau Allah? Allah ni bagi Quran, Lo'rik bagi perlembagaan. Perlembagaan sekarang di atas, Allah bagi Quran di bawah. Tuan-tuan sudah syirik pada Allah kerana menganggap Lo'rik lebih hebat daripada Allah. Sembahyang maghrib tadi, pom-pom ditolak. Bila tuan-tuan anggap perlembagaan Lo'rik lebih istimewa daripada perlembagaan Quran. Berapa ramai yang tak faham dan tak perasan peraturan ini. Dia hanya perasan tak boleh letak Al-Mirror di atas Quran. Dia marah sangat-sangat. Tapi dia terlupa Lo'rik sekarang mengatasi Quran. Bila Al-Quran telah diatasi oleh undang-undang orang putih, menunjukkan Al-Quran tak relevan. Bila Al-Quran tak relevan, Allah juga sudah tidak relevan. Apa hukum menganggap Allah tidak relevan? Wallahu a'lam. Perempuan itu tadi soalan terakhir. Soalan terakhir untuk Fadil Ustaz Kazim. Bagi 2 minggu malam kita cukup. Ini lupa satu topik